Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu perpaduan. Bersama saya Muhammad Hafiz Ashraf bin Wahib selaku pembentang utama dari kumpulan A, kumpulan kecil, kumpulan 6, kursus HMS 3033 Pendidikan Pelbagai Budaya. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk laporan kumpulan kami yang berjudul Aplikasi Pendidikan Pelbagai Budaya secara kreatif dan inovasi dalam pengajaran bahasa Melayu di bawah bimbingan Profesor Madya Dr. Tam Bee Piang. Berikut merupakan nama ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri Muhammad Hafiz Ashraf bin Wahib, Nur Ain Syahirah binti Muhammad Nur, Siti Rosnani binti Sa'ad, Nur Atikah binti Abdul Jalil dan yang terakhir ialah Fung Yang Chi. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan pengenalan. Pendidikan pelbagai budaya adalah satu sistem pendidikan yang menekankan bahawa setiap pelajar berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa mengira jantina, kelas sosial, etnik, kaum, budaya, bahasa pertuturan dan agama. Menurut James A. Banks, Cherry McCG Banks 2003 juga turut menyatakan bahawa pendidikan pelbagai budaya ini adalah satu pergerakan pembaharuan dalam usaha mengubah sistem pendidikan institusi pengajian. Ia bukan sahaja mengubah struktur kurikulum, tetapi ia turut memberikan perubahan terhadap persekitaran dan struktur pentadbiran. Seterusnya adalah konsep pendidikan pelbagai budaya. Menurut Saha 1997 mengatakan bahawa pendidikan pelbagai budaya ialah proses atau strategi pendidikan yang melibatkan lebih daripada satu budaya yang ditunjukkan melalui bahasa, etnik atau ciri-ciri ras. Pendidikan pelbagai budaya atau PPB berlaku dalam dua situasi, iaitu pendidikan formal atau pendidikan tidak formal, bertujuan untuk mewujudkan kesedaran, toleransi, pemahaman dan pengetahuan yang mengambil kira perbezaan dan persamaan antara budaya dan kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan dan sikap. Konklusinya, konsep kepelbagaian budaya adalah konsep pendidikan yang memberi peluang pendidikan kepada semua murid yang berbeza daripada aspek etnik, keturunan, bahasa, adat resam dan budaya untuk mendapat pendidikan yang adil dan sama rata dan berinteraksi serta memahami setiap rakan dalam bilik darjah dengan baik. Seterusnya, saya mempersilakan pembentang yang seterusnya untuk membentangkan slide yang seterusnya. Seterusnya, kita pergi pula kepada bahagian kepentingan pendidikan pelbagai budaya dalam sesi pembelajaran dan pengajaran di Malaysia. Pendidikan pelbagai budaya perlu diamalkan oleh warga pendidik di sekolah kerana yang pertama dapat mewujudkan semangat perpaduan yang utuh dalam kalangan murid-murid yang pelbagai bangsa dan latar belakang. Yang keduanya, dapat melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi. Yang ketiganya, dapat mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang mesra alam dan mesra budaya untuk semua murid-murid. Selain daripada itu, kepentingan lainnya, pendidikan pelbagai budaya dalam konteks pembelajaran bahasa Melayu yang pertama dapat menarik minat pelajar untuk membina pemikiran yang kreatif dan juga kritis. Yang kedua, dapat memantapkan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar yang berlainan bangsanya. Yang ketiga, untuk meninggikan kedudukan bahasa Melayu sebagai bangsa kebangsaan seperti mana yang telah ditetapkan.
Seterusnya ialah halangan yang dihadapi oleh guru dalam mempraktikkan pendidikan pelbagai budaya. Yang pertama ialah tahap kesediaan murid untuk menerima perbezaan dan kepelbagaian budaya kaum lain, iaitu murid tidak bersedia untuk menerima perbezaan dan kepelbagaian budaya kaum yang lain. Ini akan menyebabkan berlakunya satu fenomena yang dikenali sebagai sentimen atau perasaan perkauman. Yang kedua ialah perbezaan jenis sistem pendidikan. Ialah perkara ini berlaku ekoran daripada penjajahan British yang bertindak mengamalkan sistem pendidikan secara berasingan sehingga menubuhkan sekolah mengikut etnik dan kaum masing-masing. Yang ketiga ialah menyediakan bahan bantu mengajar dan strategi yang sesuai mengikut budaya murid-murid, iaitu kesukaran dalam menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki oleh seseorang guru, terutamanya apabila berhadapan dengan para pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum. Yang keempat ialah masalah pelajar yang lemah dalam bahasa Melayu. Dalam mempraktikkan pendidikan pelbagai budaya ialah masalah penguasaan bahasa Melayu yang lemah dalam kalangan para pelajar yang berbilang kaum. Yang terakhir, keadaan persekitaran guru itu ditempatkan. Masalah ini wujud apabila seseorang guru itu tidak bersedia dari segi sosial, fizikal, mental dan situasi ataupun tempat mereka ditempatkan untuk mengajar. Kebiasaannya persekitaran bandar tidaklah memberi halangan kepada guru-guru untuk mempraktikkan pendidikan pelbagai budaya dalam kalangan para pelajar. Seterusnya adalah cadangan bahan bantu mengajar yang kreatif dalam pendidikan pelbagai budaya, iaitu majalah komik Upin dan Ipin. Bahan bantu mengajar yang kami gunakan dalam menyelesaikan segala persoalan dan masalah yang dilanda ialah dengan menggunakan majalah komik Upin dan Ipin. Hal ini karena kami beranggapan bahwa BBM seperti komik ini sangat menarik dan berkesan dalam kalangan pelajar tidak kira peringkat sekolah rendah maupun sekolah menengah. Faktor menggunakan majalah komik Upin dan Ipin. Kami memilih majalah tersebut sebagai bahan bantu mengajar adalah karena majalah komik tersebut sangat bersesuaian dengan isu yang hendak difokuskan, yaitu isu pendidikan pelbagai budaya. Sebagai contoh, Raju dan Mutu berbangsa India, Meme berbangsa Cina, Ranjit berbangsa Sing, serta Fizi, Mael, Ijat, Ehsan, Upin dan Ipin pula berbangsa Melayu. Majalah komik Upin dan Ipin turut memfokuskan tentang sesuatu budaya yang dimiliki oleh masyarakat Majmuk di Malaysia. Unsur-unsur budaya yang ditonjolkan dalam majalah komik tersebut merangkumi unsur keagamaan, kepercayaan, pakaian, sambutan perayaan, serta makanan tradisional yang dimiliki oleh sesuatu bangsa. Inovasi yang dilakukan terhadap BBM. Antara inovasi yang dilakukan adalah dengan menyisipkan beberapa peribahasa Melayu yang bersesuaian dengan kepelbagaian kaum di Malaysia. Sebagai contoh, peribahasa yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Peribahasa tersebut sangat sesuai dalam usaha memupuk perpaduan kaum yang utuh. Selain itu, dalam majalah komik Upin dan Ipin ini juga turut memberikan inovasi kepada kita dengan memasukkan beberapa buah jenis pantun nasihat yang dapat kita semua pelajari, terutamanya pada pelajar agar menyeru kepada semua warga negara supaya sentiasa bersatu, padu dan menghormati antara satu sama lain. Contohnya, putik kemboja baru mengembang, wangi mengharum di tengah laman, erat perpaduan bangsa berbilang, kemakmuran bersama satu tujuan. Antara kepentingan inovasi dalam majalah komik tersebut dilakukan adalah untuk menggariskan bahawa semangat perpaduan antara kaum yang utuh wajarlah dipupuk sebaik mungkin. Selain itu, dapat meningkatkan kedudukan dan martabat bahasa Melayu yang juga merupakan faedah-faedah inovasi tersebut. Hal ini kerana penggunaan bahasa Melayu kini semakin hari semakin direndahkan ekoran kepentingan bahasa-bahasa asing yang lain dalam mendapatkan jawatan yang tinggi dalam sesuatu bidang pekerjaan. Oleh itu,
Dengan adanya penyisipan pantun nasihat perpaduan tersebut, diharapkan kedudukan bahasa Melayu akan dapat dikembalikan dan dikekalkan. Dan pengetahuan guru yang tinggi dalam menguruskan para pelajar yang berlainan latar belakang merupakan perkara yang penting dalam menjayakan pendidikan pelbagai budaya. Jadi, kita perlulah bijak dalam melaksanakan perancangan pembelajaran dan juga bahan bantu mengajar yang bersesuaian. Seluruh sistem pendidikan yang berteraskan dasar nasional ini perlu digunakan bahan yang berkaitan dengan kepelbagaian budaya di negara sebagai unsur tambah nilai dalam melaraskan warga negara yang dapat mengekalkan keamanan dan keharmonian pada masa depan.